Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumin la raiba fi, amma ba'd. Yang berbahagia ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada tengah hari ini kita berpeluang berkumpul dan berhimpun bagi menunaikan kewajipan kita kepada Allah. Semoga perhimpunan dan kehadiran kita pada hari ini diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menunaikan kewajipan salat fardu zuhur berjamaah dalam masa yang begitu terbatas ini, marilah sama-sama kita melihat beberapa potongan ayat Al-Quran. Pertama sekali, berkaitan dengan dakwah bukanlah satu cara untuk mendapatkan kemasyhuran. Dakwah bukanlah satu cara untuk mendapatkan populariti, bukan. Dakwah adalah satu tanggungjawab. Pendakwah apabila mereka sampaikan sesuatu perkara, mereka harus bertanggungjawab di atas kandungan yang mereka sampaikan. Oleh yang demikian, pendakwah perlu berhati-hati dan cermat apabila mahu menyampaikan sesuatu perkara kepada masyarakat. Isi kandungannya itu perlulah dilihat, disemak terlebih dahulu, sama ada kandungannya itu bersesuaian atau tidak, bertepatan atau tidak dengan nas yang telah pun diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang pendakwah langsung tidak mempunyai pengetahuan, langsung tidak mengambil berat tentang kandungan yang disampaikan, asal dijemput, ceramahlah dia. Asal ditempah, dibayarlah dia. Pendakwah tidak harus meletakkan itu sebagai keutamaan dalam berdakwah. Pendakwah sepatutnya dan sewajarnya melihat kepada manfaat di atas kandungan yang hendak disampaikan. Sebab kita tidak mahu ada di antara kita maupun saya yang lebih suka berceramah, lebih berminat untuk menyampaikan kuliah, tetapi langsung tidak menelaah kandungan yang hendak disampaikan. Ketika ditanya oleh seorang murid kepada Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin berkaitan dengan majlis ilmu yang dirahmati dan diberkati, yang memberi kebaikan dan manfaat, kata Syekh Al-Utsaimin, sekiranya penyampai, penceramah, pendakwah, pembimbing menyampaikan sesuatu kepada kamu, kandungan penyampaiannya itu tidak dikuat dan tidak diteraskan kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak berdalilkan kepada Al-Quran dan Sunnah, maka perhimpunan itu atas nama apa sekalipun, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, ceramah perdana, forum perdana, atas nama apa majlis sekalipun,
perhimpunan kamu sia-sia. Pendakwah perlu ingat, semua, bukan saya seorang saja, semua tak kira siapa, latar belakang pendidikan apa, kita adalah pendakwah. Mungkin skop dakwah kita itu kecil atau luas, itu saja perbezaannya. Mungkin tuan-tuan seorang bapa kepada anak kita merupakan da'i kepada anak-anak kita. Mungkin tuan-tuan suami kepada isteri, tuan-tuan adalah da'i kepada isteri tuan-tuan. Bila mana kita menyampaikan dan kita menunjukkan sesuatu kepada orang ramai, jika kita sampaikan sesuatu itu yang tidak disandarkan kepada nas, sebenarnya kita bukan mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi hakikatnya kita sedang menyesatkan orang. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 25. Surah An-Nahl ayat 25. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzari alladhina yudhillunahum bighairi 'ilm ala sa'a ma yazrun. Mereka dibiarkan menuduh dengan yang demikian supaya mereka memikul dosa-dosa mereka dengan sepenuhnya pada hari kiamat, dan juga memikul sebahagian dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan dengan tidak berdasarkan pengetahuan yang benar. Sesungguhnya amatlah buruknya dosa-dosa yang mereka lakukan itu. Pendakwah bertanggungjawab. Bila mana dia sampaikan sesuatu perkara, dia bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab menanggung segala kesesatan disebabkan penyampaiannya. Mesej yang disampaikan kepada hadirin itu tidak jelas, atau kupasannya bersandarkan kepada nas yang tidak sahih atau sarih, pandangan yang tidak kuat misalnya, maka kandungan itu harus ditinggalkan. Pendengar harus meninggalkan pandangan itu. Di dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman nota kaki 530, buruknya dosa orang-orang yang menyesatkan itu memanglah terang. Adapun buruknya dosa orang-orang yang disesatkan itu pula kerana mereka menurut dengan buta tuli. Padahal sewajibnya mereka bertanya di sana sini untuk mendapat penjelasan mana yang benar dan mana yang salah. Tuan-tuan, setelah mendengar sesuatu penerangan, sewajarnya dan sewajibnya bagi tuan-tuan dan puan-puan meneliti kandungan yang disampaikan dengan menyoal sebarang kekeliruan dan keraguan itu kepada orang yang lebih alim berbanding kita, bukan menyoal dan berbincang sesama kita. Nanti makin ragu dan makin sulit kekeliruan itu. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat 25 surah An-Nahl menjelaskan tentang betapa beratnya peranan seorang pendakwah. Sewajarnya pendakwah tidak hanya melihat kepada nilai yang akan diberikan. Pendakwah tidak hanya melihat kepada kemasyhuran di atas pentas pendakwah. Sepatutnya dan sewajarnya dan sewajibnya pendakwah itu seorang yang berilmu, menyampaikan sesuatu setelah disemak kandungan yang hendak disampaikan, membaca dan menelaah kitab-kitab yang bersumberkan kepada wahyu ilahi. Kita tak mau ada setengah ustaz bila dia cakap sesuatu benda, dia kata ada ulama kata. Ulama mana? Ada ulama berkata. Ulama apa yang kata tu? Sila hari bulan ulama Syiah pula lagi. Dia kena sebut ulama mana, kitab mana, supaya kita boleh buat semakan. Dia jangan ingat pendakwah ni, dia jangan ingat di depan dia ni semuanya tak erti. Dia jangan ingat begitu. Dia jangan ingat pendengar di depan dia ni yang tak arif, tak tahu tentang apa yang dia nak sampai. Dia jangan ingat begitu. Jadi dia jangan ingat
Dalam bahasa kita, dia jangan ingat depan dia ni bodoh belaka, jangan begitu. Dan lebih cerdik dan lebih bijak dari dia. Sebab tu kita ingatkan diri kita dan sesiapa saja, jangan terlalu celupa mulut untuk menyampaikan sesuatu. Berwaspadalah sama, kerana di sana ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan tentang kedudukan penghuni neraka. Antara ahlinya adalah pendakwa. Sebagai amaran kepada saya dan juga amaran keras kepada kita semua, merujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bermaksud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, suatu ketika nanti penghuni neraka melihat satu golongan manusia sedang disiksa di dalam neraka. Lalu mereka bertanya, adakah kamu ketika dahulu berceramah kepada kami, menyuruh kami melakukan kebaikan, menghalang kami, menegah kami jangan mendekati kejahatan? Lalu mereka menjawab, ya, kamilah golongan itu. Habis kenapa kamu masuk ke neraka? Sepatutnya orang seperti kami ke neraka. Jawab mereka, memang kami menyuruh kamu melakukan kebaikan, tetapi kami tidak pernah melakukannya. Memang kami menegah kamu jangan melakukan kejahatan, tetapi kami mendekatinya. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua cerita tentang larangan kita menghadiri tempat maksiat. Larangan. Kerana kita tak nak ada orang yang cuba untuk memutarbelikkan ayat Al-Quran. Kita tak nak macam tu. Kerana ada orang yang saya sebut tadi, pendakwah tadi, yang dia ada nilai thamanan qalila, dia ada nilai bercakap setelah diberikan sejumlah wang, mengeluarkan hukum setelah diberikan sejumlah wang. Kita tak mau macam tu. Thamanan qalila. Pendakwah ni dia jangan putar beli ayat Al-Quran. Contohnya ayat 105 surah Al-Maidah. Ayat 105 surah Al-Maidah. Allah berfirman, tak nampak tu pijiman ni. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah sahaja diri kamu dari melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Orang-orang yang sesat tidak akan mendatangkan mudarat kepada kamu apabila kamu sendiri telah mendapat hidayah petunjuk, yakni taat mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya. Kepada Allah jualah tempat kembali kamu semuanya. Kemudian ia akan menerangkan kepada kamu balasan apa yang kamu telah lakukan. Ayat ni tuan-tuan telah diputarbelik oleh beberapa pihak, termasuklah segelintir pendakwah yang zamanan qalila. Mereka mendakwa kita orang beriman diperintahkan oleh Allah supaya jaga diri masing-masing. Jangan kita sibuk jaga orang lain. Jangan kita berdemonstrasi di hadapan stadium atau di hadapan padang membantah kegiatan munkar dan maksiat. Mereka tak pernah bantah kegiatan keagamaan kita. Mereka pun tak pernah angkat spanduk membantah ceramah dan kuliah di masjid surah yang kita buat. Jadi kita tak perlu ganggu mereka. Mereka nak buat program maksiat, mereka buatlah. Kita nak buat program baik, kita buatlah. Kerana bila kita dapat petunjuk, kita takkan boleh disesatkan oleh golongan ini. Walaupun dia buat program maksiat tu sebelah kita saja. Katanya pendakwah, saya rasa dia dah putar beli ayat ini. Dia menyalah tafsirkan ayat ini. Sebab dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, Al-Imam Ibn Kathir menafsirkan ayat ini bersandarkan nas yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain, sanad yang baik. Nabi mengingatkan kita semua bahawa orang beriman kena jaga diri.
Dalam masa yang sama orang beriman harus berperanan. Apa peranan orang beriman? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Kamu harus menyuruh kepada yang baik dan kamu harus mencegah kemungkaran. Harus bukan bermakna nak buat tak apa, tak buat tak apa. Ini harus dalam bahasa Indonesia ni wajib. Betul tak? Wajib bagi kita berperanan menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Haram bagi kita membiarkan tempat maksiat berleluasa di sekeliling kita. Berpandukan ayat surah Al-An'am ayat 68. Surah Al-An'am ayat 68. Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumil zalimin. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain. Dan jika engkau dilupakan oleh syaitan lalu engkau duduk bersama mereka, maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu sesudah engkau teringat akan larangan itu. Pertama sekali ayat ini, wa imma yunsiyannaka syaitan, sekiranya kamu dilupakan oleh syaitan. Syaitan dalam ayat ini bukan merujuk kepada makhluk yang kita tak nampak. Syaitan dalam ayat ini bukan merujuk kepada makhluk yang kita tak nampak. Syaitan dalam ayat ini merujuk kepada munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Dzar, ta'awwadh billahi min syayatini wal ins." Qala, "Awal al-insani syayatin?" Qala, "Na'am." Hadis hasan. Hadis sanad yang baik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, direkodkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad. Kata Nabi, "Ya Aba Dzar, minta lindunglah kamu dengan Allah daripada gangguan syaitan-syaitan. Sama ada syaitan itu dari kalangan manusia maupun syaitan itu dari kalangan jin." Abu Dzar ni terkejut, sebab selama ni syaitan yang dia faham di kalangan jin. Qala awal al-insani syayatin, ada sungguh ke syaitan dari kalangan manusia ni? Nabi jawab, qala na'am, ya. Artinya hadirin sekalian, golongan munafik ini yang cuba menyesatkan manusia, yang berusaha menyesatkan kita, memesongkan kita dari jalan Allah. Mereka mengimarahkan muka bumi ini dengan pendekatan, melaksanakan pendekatan, membiarkan pendekatan al-amru bil munkar wan nahyu 'anil ma'ruf, menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah perkara yang baik. Itu disebut di dalam surah Taubah ayat 68. Al-munafiqin wal munafiqat ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum ila fil ayat. Memang orang munafik lelaki maupun orang munafik perempuan, mereka saling membantu antara satu dengan yang lain. Mereka menyuruh kepada yang jahat dan mereka melarang dan menghalang melakukan kebaikan. Ini sifat orang munafik. Hadirin sekalian, kita diasyikkan oleh mereka dengan apa? Pendekatan munkar. Berkata Ibnu Al-Arabi di dalam bukunya Ahkamul Quran. Ibnu Al-Arabi dalam Ahkamul Quran menjelaskan ayat 68 surah Al-An'am menjelaskan tidak dihalalkan bagi seseorang itu membiarkan kemungkaran itu, tidak halal bagi seseorang itu menghadiri, mendekati kemungkaran. Bahkan tidak dihalalkan seseorang itu duduk bersama dengan ahli mungkar. Surah Al-An'am ayat 68. Itu penjelasan Ibn Al-Arabi dalam Ahkam Al-Quran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan ayat yang kedua, kita tak boleh sama sekali membiarkan kemungkaran itu membiak di sekeliling kita, dan kita tidak reda dengan maksiat yang bertapak di tempat kita. Sewajar dan seharusnya orang mukmin melakukan sesuatu tindakan bagi menghalang kemungkaran itu. Ayat yang ketiga, surah Luqman
Surah Luqman ayat 6 dan 7. Tuan kata Quran boleh ambil, insya-Allah kita semak sama. Surah Luqman ayat 6 dan 7. So, kalau dalam handphone tu ada teks Quran, boleh buka, boleh semak, insya-Allah. Sebab tadi dimaklumkan pada saya kuliah tafsir. Jadi kena apa? Kena tengok tafsir tu. Baik. Ayat 6 dan 7 ni, semua ni ayat-ayat yang saya kemukakan ni ada kaitan dengan tajuk asal. Ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga. Dalam ayat 6 dan 7 surah Luqman, Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang kelakuan sebilangan besar manusia. Firman Allah, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bighairi 'ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Wa iza tutla 'alaihi ayatuna walla mustakbira ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim." Dan ada di antara manusia orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyelamatkan dirinya dan orang ramai dari agama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang yang menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Mereka lah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, berpalinglah dia dengan angkuhnya, seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya. Maka gembirakanlah dia dengan balasan azab yang tidak terperi sakitnya. Ayat 6 dan 7 surah Luqman ini menjelaskan tentang kelakuan sebilangan besar manusia yang mereka ni sanggup berbelanja besar, menghabiskan wang ringgit mereka semata-mata untuk membeli hiburan yang menyesatkan mereka dari jalan Allah, membeli hiburan yang menjauhkan mereka dari jalan Allah, membeli hiburan yang boleh merosakkan ibadah mereka dan melingkupkan amalan mereka. Tak percaya tuan-tuan? Tuan-tuan, 2-3 tahun yang lalu, atau mungkin dah 5 tahun lah, Arena of Stars satu ketika ada sebuah syarikat besar di negara kita taja konsert Bollywood dan Hollywood. Tuan-tuan tahu bayaran tiket untuk tempat duduk paling mahal berapa? Tak tahu. Paling murah saya ingat duduk belakang sekali. Belakang sekali. Tempat duduk belakang ni tuan-tuan, kalau dia duduk belakang, dia habis RM78 untuk beli tempat duduk belakang ni. Dia duduk belakang tu, dia takkan nampak jelas muka artis. Dan dia pun tahu, kalau aku masuk, aku duduk seat belakang sekali, memang aku tak nampak jelas muka artis. Kalau dia kita biasanya, kalau satu benda tu kita tak nampak dengan jelas, kita pun tak dengar dengan jelas, apa perasaan kita? Rasa apa? Rasa boring. Bila boring, tak mengantuk lah. Sah-sah mengantuk. RM78 ni duduk di tempat duduk belakang sekali. Kalau dia tidur pun orang tak perasan. Ni faham bahasa utara? Saya orang Perlis ni. Kalau dia tidur belakang pun orang tak nampak. Kalau dia berdengkok pun orang tak perasan. Orang takkan dengar punya. Kalau dia tidur pun orang tak perasan, kalau dia berdengkok pun orang tak dengar. Betul tak? RM78. RM78 ni tuan-tuan. Tuan-tuan pun minyak RON 97 dalam kereta Alzar 1.5. Tuan-tuan boleh bawa daripada Shah Alam sampai Sungai Petani Utara. Mampu tuan tu? Tak percaya? Try sekali. Bawa spare 1 tong buah minyak. Lagi mampu tak sesi minyak. Di gurun baru ada. RM78 ni dia sanggup habis untuk benda yang dia sendiri dah rasa dah, kalau aku masuk pun takkan ada manfaat apa. RM78. Allah. Satu ketika Celine Dion main tempat kita. Celine Dion, tuan-tuan pernah tengok filem dia? Takkan tak pernah tengok pun. Titanic kan. Saya dah 7 kali tengok. Hafal lagu Celine Dion ni. Hafal tuan-tuan. Tapi tak mau nak menyanyi lah. Pasal korum kita sekarang ni tafsir.
Lagu Seling Dia ni lambang kecintaan ni dalam filem ni. Penyanyi ni main seat tempat duduk paling depan, tuan-tuan ingat agak-agak 1,200 ke? 10,000 hadirin sekalian. Duduk depan ni memang tak syok, tengah-tengah langut tau. Langut kena panggung pada lenguh tuan-tuan. Kena duduk tengah. Tuan-tuan bayang tengok seorang postman boleh hadir masuk dalam konsert ni. Tiket 1,000, sedangkan gaji dia tak sampai 3,000 pun. Tapi dia sanggup kumpul duit semata-mata apa? Nak hadir dalam majlis yang sanggup bagi dia berbelanja besar bagi tujuan itu. Anak-anak muda kita satu ketika kita pernah terjah, bukan piluku mereka, terjah di satu tempat tapak konsert di ibu negara ni, edar makalah bagi penerangan, bagi penjelasan merujuk pada ayat ni. Kita tak boleh duduk diam. Rujuk ayat ni kita edar makalah, kita bagi penerangan, sekalipun tak 10% daripada, tak 100% daripada mereka, 8% pun dah cukup dah, tak masuk konsert tu. Tuan-tuan bayang, konsert ni dia ada apa? Dia ada tema dia. Anak-anak muda ni sebelum dia nak masuk konsert ni, dia mesti berpakaian berpandukan tema dia. Pakaian tema ni tuan-tuan, bukan baju ni bukan RM40, RM80. Nak tempah baju ni, nak masuk ni konsert yang bertema ni. Tema apa? Hitam putih misal kata. Nak sambung baju hitam putih tu pun dah RM40 dah. Nak beli kain lagi, topi lagi, selok lagi, kasut lagi. Bukan sikit belanja tuan-tuan. Tak ada pengalaman? Siapa ada pengalaman sini? Angkat tangan. Nanti boleh kongsikan saya insya-Allah lepas kuliah. Siapa ada? Nanti jumpa saya insya-Allah. Saya nak juga pengalaman tu, nak. Modal kuliah kita, modal ceramah kita. Yang kita cakap ni ada apa? Ada bukti. Saya pernah satu pengalaman buat baju hitam putih ni harga 3,000 misal kata. Kita beli habang ke orang. 3,000 tuan-tuan contoh. Tapi kita tak tahu lagi lah berapa harga, tapi dalam congakan kita, dalam kiraan tu saja. Betul tak? 1,000, 2,000 macam tu. 800 macam tu. Kasut saja hitam putih kalau beli di pavilion tu 800 pasang. Yang original quality punya. Hak biasa cokit ada jual hitam putih tu RM14 ada je. Tuan. Tak percaya? Jual ikut saya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tak boleh duduk diam, kita bagi penerangan. Kita bagi penjelasan. Dia ni yang dengar penjelasan kita ni, wa yattakhidha hudwa, dia caci kita, dia perli kita, dia sindir kita. Orang utara kata dia apa? Cemooh. Nah, dia cemooh kita. Dia cemooh kita, dia peleceh kita. Dia peleceh. Dia kata, "Alah ustaz, pergi kuliah di surau sudahlah. Dia main kacau kami buat apa?" dia kata. Dia kata macam tu. Pernah dia kata macam tu. "Ustaz main tempat kami ni, ustaz tak risau ke akidah ustaz? Kami dah rosak dah, ustaz main pula lagi rosak pula akidah ustaz." Letih depa ni. Ustaz main nak tolong kami dah beli tiket mahal-mahal, takkan kami tak masuk ke? Ustaz punya punggah, dia kata. Punggah pula dia kata. Kita tak boleh buat apa. Nak kita bagi penjelasan, wa yattakhidha hudwa, dia perli kita, disindir kita. Hujung sekali, ulaika lahum adzabun muhin. Dalam tafsir, kalau mereka mati dalam keadaan sedemikian, mereka mati dalam keadaan hina, hadirin. Satu masa ada anak-anak muda kita mati dalam konsert maksiat ni. Orang post dalam Facebook, dia tulis atas tu, "Marilah kita doakan mereka supaya Allah mengampunkan dosa mereka." Boleh tak macam tu? Haji boleh tak? Haji geleng tak boleh. Cantik haji. Kita seirama dan senada. Baju biru boleh tak agak-agak? Bagus. Seirama dan senada. Ramai seirama bulan ni pagi ni, tengah hari ni. Haji boleh tak haji? Tak boleh haji. Bagus haji. Kita nak